Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Alright, pagi ini saya nak kongsi dengan anda lah ya, mengenai FOHOP. Okey, di mana FOHOP ini adalah staking untuk mata wang digital. Kalau kata mudahnya seperti fixed deposit. Okey. Jadi, ia lebih, selamat modal anda ya dan, hanya anda perlu sabar dan anda hanya perlu, bila anda telah memasukkan modal anda untuk membuat staking, anda janganlah hari ni masuk, besok keluar, hari ni masuk, besok nak jadi jutawan. Okey, so jadi dia tidak sebegitu. So pagi ni saya nak kongsikan dengan anda lah. Jadi saya akan tunjukkan untuk anda memikirkannya sendiri ya. Kerana kita tidak boleh memaksa sesiapa, tetapi saya akan tunjukkan uh, bagaimanakah keuntungan yang dibuat di antara staking mata wang digital dan juga commercial investment. Okey, so jadi daripada situ anda akan dapat membuatkan perbezaan atau anda boleh renung-renungkan dan sekiranya anda berminat, anda bolehlah bersama dengan FOHOP. Jadi paling penting adalah DYOR ya, do it your own research, barulah kita keluar perkataan-perkataan yang tidak manis ya kepada rakan-rakan kita. Sebab selalunya otak kita, mulut kita bergerak lebih pantas daripada otak kita. So jadi dari hari ini kita ubah, jangan terlalu cepat mulut kita berbicara tetapi menggunakan otak kita terlebih dahulu. Alright, so pagi ini saya kongsikan di sini. Okey, ini adalah contoh yang saya nak berikan kepada anda ya. Okey, ini adalah sebentar ya, bagi saya set upkan semua dulu. Sebab sekarang banyak perubahan ya daripada Microsoft, so jadi saya pun belajar terus. Okey, so jadi sekejap ya. Jadi saya pilih dulu ni. Okey. Alright. So now ini adalah salah satu contoh staking ya. Yang ini adalah peribadi saya lah ya. Peribadi saya yang saya lakukan. Yang ini adalah ADA. Okey, saya sekejap ya. Sekejap. Okey. Alright. So ini adalah ADA. Okey, saya buka cermin mata saya sebab dekat saya lebih inilah ya. Sebentar ya. So jadi dekat sini ni kalau anda lihat ni, okey, ini adalah jumlah ADA yang telah saya masukkan ya. Dan modal untuk ADA ini ketika itu ya, harganya masih tinggi adalah dengan 3,000 ni, 3,586 ya. Sekejap saya cuba besarkan. Sekejap ya. Saya tak boleh membesarkan dia. Bagaimana saya nak besarkan dia ya? Tak apalah ya. So saya cakap dia di sini, okey, 3,586.9863 ada. Okey, jumlah ada ini di dalam modal yang telah saya keluar adalah USDT 1K. Okey. So, kalau anda katakan di FOHOP pemberiannya adalah rendah, anda lihat kiraan di sini. Okey, ini modal yang dimasukkan sebanyak USD 1K. Okey, dan setiap hari saya menerima hanya 0.2948. Saya ambil 4 angka saja ya. Okey. So ini adalah setiap hari. Dan staking dia akan beri kita adalah APY ya, maksudnya setiap tahun. Kalau fixed deposit dipanggil per annum lah ya, setiap tahun. So jadi kita kena bahagikan kepada 365 hari. So ada ni
setiap hari saya hanya dapat, okey, USDT, ya. USDT dia adalah 0.07368. Okey. So anda nampak tak perbezaannya? Ya. So setiap hari yang kita dapat tu 0.2948. Ini adalah ada. Okey. Ini adalah USDT. So kalau anda bandingkan di FOHO, sebenarnya anda dapat sangat lebih walaupun anda masuk 100 USDT. Okey. So ini contoh pertama yang saya nak berikan dengan modal USDT 1K. Okey. So saya harap di sini penjelasannya jelas. So bila kita buat staking individual, okey, bila kita buat staking individual, memang kita nampak kita akan dapat kecil. Tetapi apabila kita pergi pool, itu satu perbezaan yang sangat besar. Alright. So itulah perbezaannya di antara staking di mata wang digital dan juga perbezaannya dengan komersial. Selepas ini saya kongsikan pula yang komersial punya. Okey? So ini adalah salah satu contoh. Okey? Dan saya akan bagi lagi anda contoh, ya. Sebentar ya. Saya bagi lagi anda contoh. Okey. Alright, saya bagi lagi satu contoh yang bermodalkan kecil. Sekejap ya. Okey. Ini adalah modalnya, okey, dengan 8 ni. Oh, sorry. Okey, saya kena buat ni balik. Sebentar ya. Okey. So dengan 8 SOL. Modal saya adalah ketika itu ya, USDT 200. Okey. Okey, so jadi anda boleh lihat tak di sini? Pembayarannya hanyalah 0.001041. Okey, saya ambil di situ saja ya. So jadi bersamaan dengan, okey, ini ada. SOL. Okey, yang ini adalah 0.01987 adalah USDT. Modalnya 200 USDT. So semua ni dia akan bahagikan dengan 365 hari. So jadi ini adalah sehari. Okey? So saya harap dengan penjelasan saya ini anda tidak akan lagi membeza-bezakan. Oh, sikitnya dan sebagainya. Nanti saya beritahu lagi kepada anda keistimewaannya dengan FOHO. Okey? So saya harap anda faham sekarang. Ini adalah modal. Saya bagi lagi contoh pada anda. Okey, ingat apa-apa saja staking. Contoh kalau SOL ni dia bagi 4.75% per year ya. Okey. So jadi anda kena faham. Sebelum anda berbicara, sebelum anda membuka mulut anda, okey, berhati-hati. Jangan sampai kita menyinggung hati dan perasaan rakan-rakan kita dan kita bercakap itu dan ini dan macam-macam. Okey, so sekarang saya pergi kepada modal yang paling kecil. Okey, ini modal paling kecil. 30 USDT. Okey. Alright, so kita pergi ke ni kejap saya nak
Pilihan dulu. Okay. Alright, so now, ini adalah link. Okay, so masa staking adalah 1.9948. Okay, modalnya adalah modal USDT 30. Okay, modal. Okay, so sama juga 365 days. Percentage dia, kita dapat interest dia, masuk percentage profit dia 6.289%. Okay? Sorry, 28 saja. Sorry. Okay. Okay. Persen. Alright. Untuk setahun. So, kita kena bahagikan lah. Okay, so daripada 1.9948 ni tadi, okay, so kita mendapat setahun lebih kurang dalam 12 US lah. Approximately, plus minus. Okay, so jadi setiap hari anda hanya mendapat 0.0001641. Ini adalah link. Dan dalam USDT-nya anda hanya dapat 0.0, ni 0 0. Sekejap bagi cantik sikit. Okay. Okay. 0. Okay. 0. Okay. 101032 sehari. Ini adalah USDT sehari. Okay, sehari. Alright. So saya harap anda boleh buat sekarang. Perbezaannya. Jadi jangan lupa, sebelum kita berbicara, kita gunakan terlebih dahulu akal kita sebelum kita menggunakan mulut kita. Okey? Sebab tu saya banyak kali suruh anda buat apa? DYOR. Kita jangan bercakap sedap mulut aja, ya. Pasti sesebuah platform atau sesebuah syarikat itu, ya, apabila mereka ingin melakukan sesuatu, sudah pasti mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Except company itu memang dia tidak ada mission, vision ataupun intention, dia memang hanya nak collect duit dan bungkus. Kita tak tahu. Okay? So, jadi buatlah DYOR anda untuk anda lebih faham dan lebih tahu, dan supaya anda tidak memburukkan orang lain. Okay? So, ini adalah contoh yang keempat. Saya bagi juga contoh ni, ya. So, contoh ni adalah atom. Okay, mungkin orang tak tahu atom, mungkin ada orang yang tahu atom. Okay, atom ni paling tinggi yang kita dapat adalah, sekejap, ya. Atom ni kita dapat paling tingginya adalah 15% setahun. Okay. Di sini saya masukkan 102.1037. Okey, ketika itu. Dan modal yang saya keluarkan di sini adalah 1K. Okey, 1K USDT. Ini adalah modal. Okey. Dan setiap hari saya mendapat adalah 0.4196. Okay, ini adalah atom. Okay. Dan ringgit USDT-nya adalah 0.2999. Okay, ini adalah USDT sehari.
So, kalau ada di antara anda, dan tengok modalnya, modal 1K. So, kalau ada di antara anda menyatakan di dalam FOHO 100 US, anda dapat 15 sen, 10 sen, adalah murah, saya rasa anda kena buat DYOR anda sendiri sebelum anda menggunakan mulut anda untuk berbicara. Saya harap jelas dan clear. Okay? So, inilah dia staking di mana kita dapat kongsikan. Mana saya kongsikan dengan anda pengetahuan yang saya ada. Dan ini adalah real time. Yang ini adalah staking peribadi saya. Memang tidak banyak. Tetapi apabila ia telah dikumpulkan bertahun-tahun, maka ia akan jadi banyak. Kerana saya menunggu harga mata wang digital naik mencanak. Dan ketika mencanak itu, kita akan dapat profit yang begitu besar. Yang berlipat ganda. Okay? So, saya kongsikan pula sekarang mengenai financial instrument, komersial. Okay, tadi kita kongsikan untuk mata wang digital. Sekarang kita kongsikan pula commercial investment instruments, okay, financial instrument. Kita ada 6, ini 6, mungkin ada banyak sebenarnya. So, jadi individual stock, a stock present your ownership in your company, okay. Bonds ni selalunya government bonds lah kebiasaannya. Saya tak pasti Malaysia kita ada ke tidak. Tapi kalau macam London memang kita ada lah. Di England kita ada, di Greece ada, that one is we call as a government bond. So, kita boleh beli government bond ni dan kalau kita terdesak di luar negara dan sebagainya, kita boleh cagarkan. Okay, so exchange trade, trader fund, ETF ni macam biasalah kita exchangekan trading. Okay, so mutual fund and index mutual fund, certificate of deposit. Certificate of deposit ni separuh negara panggil certificate of deposit. Ada separuh macam negara kita panggil apa? Fixed deposit. Okay, real estate investment trust. This is more on the trust investment ataupun kalau di Malaysia kita ada banyak instrumen kita seperti ASB, public mutual, unit trust, kita ada bond. Rasa saya kalau tak silap saya, kita negara kita pun ada bond. Okay, dan banyak lagi. Okay, so commodity, investment on commodity dan sebagainya. Okay, sekarang saya nak sentuh hanya kepada fixed deposit. Okay, dan yang lain-lain tu lebih kurang je, plus minus saja. Hanya yang plus minus tu interest saja, sama ada interest dia besar ataupun kecil dan sebagainya. Okay, kalau kita sentuh pada fixed deposit. Okay, so saya tak perlu sebut bank. Okay, saya hanya akan sebut public saya hanya akan sebut sekejap saya silentkan kejap phone saya. Saya tak akan sebutlah mana-mana bank kerana kita tidak perlu nak menjatuhkan mana-mana financial banking ataupun private banking, kerana kalau anda tanya pandangan saya secara peribadi, apa-apa saja investment adalah terbaik, baik dengan bank atau apa mana-mana saja. Kerana setiap investment on the financial instrument tu berbeza-beza. Ada yang kelebihannya begini, ada yang kelebihannya begini. So, contoh macam saya, walaupun saya masuk staking dengan mata wang digital, saya tidak tinggalkan juga ASB. Jadi, anda boleh menggunakan investment instrument ini ataupun financial instrument ini untuk membuatkan duit bekerja untuk anda. Terutama untuk yang long term. Alright? So, saya harap anda jelas dan faham. Okay? So, fixed deposit. Ada financial institution. Okay? Financial institution. Kita panggil financial institution lah, FI. Ada yang bagi di antara 1% hingga ke 4.8% di Malaysia bergantung kepada jumlah mata wang
yang anda, mata wang fiat yang anda buat ke dalam financial institution tersebut. Alright, so now ada yang bagi maybe 1.5% hingga ke 2.8%, okay? Dan ada yang bagi, mungkin dia bagi 6% plus dengan maybe another 1.5%, ada. Okay, so bergantung kepada financial institution tersebut. Mungkin saya tak perlu sebut siapa, nama dan sebagainya. Okey, so sekarang kita dah nampak ni kan. Okay, sekarang saya nak contoh. Minimum katakanlah 1,000. Okay, MYR. Okey, dan selalu bila kita masuk kecil ni, kita hanya dapat 1%. Contoh. Okey, itu pun kalau dapat. Mungkin anda hanya dapat 0.8%. Okey, setahun. Okey, so kalau anda lihat kat sini setahun, kiraannya, okey, saya ambillah contoh, okey, jap. Bagi saya padam ni dulu semua. Sekejap ya, saya padamkan semua ni dulu. Sebentar ya. Okey, saya ambil yang saya dah buat calculation lah, senang saya nak buat kiraan. Okey, so kat sini, okay, contoh, RM1,000 lah, 1,000. Okey, MYR contoh ya. Kita kalikan, katakanlah bank tu bagi dia atau financial institution tu bagi dia 0.155%. So jadi setahun dia dapat berapa? RM15.50. Ini dah yang dia dapat. Kemudian anda bahagikan dengan 365 days. Okey, dan anda hanya akan dapat setiap hari adalah 0.04246. Itulah yang anda dapat. So, selepas saya buat pencerahan ini, okey, anda bolehlah renung-renungkan dan anda boleh fikir-fikirkan, adakah FOHOP itu terlalu kecil atau adakah FOHOP itu lebih baik untuk saya menambah. Okey, untuk saya menambah investment saya daripada yang sedia ada. Contoh, katakan anda ada public mutual unit trust, anda ada ASB, anda ada bond, anda ada gold, anda ada segala-galanya, dan anda tambahkan mata wang digital ini sebagai satu lagi tambahan financial instrument anda ataupun investment anda untuk membuatkan duit bekerja untuk anda. Saya harap jelas penjelasan saya ini. Okay? So contoh, MYR 50K pula. Okay? Katakanlah anda dapat 2.05%. Contoh. Okay? Dan anda dapat setahun 1,025. Anda bahagikan dengan 365 hari. Okay? So anda akan hanya dapat RM2.80.82. RM2.80.82 untuk sehari. Okey, dan sekira anda meletakkan 200 MYR 250K. Anda kalikanlah, mungkin anda dapat juga yang sama. Okey, 2.05% contoh ya. Contoh ini contoh saja tu. Okey, so jadi anda akan dapat setahun 5,125. Okey, 5,125. Dan anda bahagikan dengan 365 hari. Okey, dan anda bahagikan 350 hari. Alright, so sehari anda hanya akan dapat dalam 14 ringgit 0,410 contoh. Okey, per day. Alright, sehari. Dan kemudian itu katakanlah anda masuk 1 juta. MYR 1 juta. Okey, kalikan, katakanlah anda dapat juga 2.08%. Ini hanya kiraan kasar saya saja ya. Mungkin kalau yang 1 juta ni mungkin ada financial institution yang mungkin bagi mereka 48%. Okey, selalunya saya tak pastilah, tapi yang pengalaman saya paling tinggi yang pernah saya terima adalah 48%. Saya tak pasti sekarang. Okey.
Kecuali kalau kita masuk dekat seperti saham, okey, saham. Kalau saham mungkin dia akan letak, dia bagi dia 6% plus dengan maybe 2% atau plus 1.8% dan sebagainya. Okey, so kejap saya padam dulu. Okey, sebab saya nak tuliskan ni. Alright, so jadi di sini anda akan dapat setahun, okey, 20,500. Contoh ya, bahagikan dengan 365. Okey, so setiap hari anda akan mendapat 56 ringgit, sorry. 56 ringgit 1643 sen. So jadi di sini saya takkan kata FOHOP ataupun staking cryptocurrency itu lebih bagus daripada mana-mana financial institution. Tidak. Dia tidak ada istilah yang macam tu. Istilahnya adalah kita nak mengembangkan duit yang kita sedia ada. Maksudnya reserve fund kita. Kerana dari hari ke hari kita meningkat usia dan sudah tua. Dan kita mungkin tidak mampu nak buat kerja yang berat-berat seperti masa kita muda. So jadi ini adalah financial instrument di mana anda boleh memperbagaikan simpanan anda, sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Kalau kita cakap pasal gold, kita cakap pasal cryptocurrency, kita cakap pasal public mutual, kita cakap pasal saham dan sebagainya, itu adalah semuanya long term investment yang untuk kita gunakan di masa tua kita. Kerana duit bekerja untuk kita, okey, bukan kita lagi bekerja untuk duit. So, jadi saya harap penerangan saya pagi ini jelas, ya. Dan saya harap dengan perkongsian saya ini tidak akan ada lagi salah faham ataupun argument, ya. Kadang-kadang kita sebagai networker ni, bila kita jumpa macam-macam ragam manusia, so kalau kita tengok 5 jari ni pun, 5 jari ni pun berbeza bentuknya. Apa yang saya nak, sesiapa saja yang berdaftar di bawah saya atau di dalam grup saya, pertama saya nak anda jadi manusia yang sabar. Kedua, saya nak anda menggunakan akal sebelum anda berbicara menggunakan mulut anda. Dan yang ketiga, anda berikan mereka penjelasan, educatekan mereka. Apabila mereka faham, anda tidak perlu convince atau memujuk rayu mereka, tidak perlu. Kerana mereka dah faham. Dan hanya terserah kepada diri mereka sendiri untuk membuat pilihan. Dan saya kongsikan di sini juga keistimewaannya dengan FOHO. Okey? Di sini adalah keistimewaannya dengan FOHO. Sebentar ya. Okey? Apa yang anda boleh lakukan di sini? Pertama, ini adalah FOHO. Okey? Anda boleh dapat dua ni. Okey? Di sini adalah passive income anda. Okey? Passive income anda 100, 500, 1K, 5K dan 10K. Okey, dan di sini adalah active income anda. Okey. Apa active income anda? Affiliate anda. Bila anda bawa saja seseorang bersama anda dapat commission. Okey, kemudian anda punya personal, saya pendekkan je ya, personal bonus anda. Ya, anda dapat lagi. Kemudian team bonus anda dapat lagi. Dan yang terakhir adalah global. Global bonus anda. Ya, anda dapat lagi.
So, jadi itu bezanya For Hope dengan lain-lain financial institution. Kerana kita ada network. Okey, kerana kita ada network. So, saya harap pagi ni penjelasan saya jelas dan semoga pemikiran anda terbuka dan jangan lupa, bahawa staking mata wang digital ini adalah tambahan. Tambahan kepada simpanan-simpanan anda di mana-mana financial institution yang anda telah masuk. Okey, bukannya saya suruh anda pergi keluar keseluruhan keuangan anda dan masuk ke dalam For Hope. Ini tidak. Ini adalah salah satu financial instrument untuk menambahkan pendapatan anda. Kalau di For Hope, ada kelebihannya, keistimewaannya adalah network. Dan anda boleh menambahkan daripada simpanan kecil anda tadi kepada simpanan yang besar apabila anda menerima active income anda. Selain daripada passive income anda tadi. So, jangan terkeliru. Okey. So, saya harap pagi ni penjelasan saya jelas. Semoga anda boleh renung-renungkan, anda boleh fikir-fikirkan, ya. Dan pilihan adalah hak anda. Pilihan adalah hak anda, bukan saya, bukan For Hope. Okey? So, sekiranya anda ingin mengetahui lagi, ikuti saya di video-video yang akan datang. Sampai kita ketemu lagi. Dan semoga ia bermanfaat kepada masyarakat yang ingin tahu mengenai mata wang digital dan juga bagaimana untuk membuat duit anda bekerja untuk anda. Itu saja dan jangan lupa apabila anda ke YouTube Midas Funnel, like, subscribe and hit the bell. Bye.